Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Siti Nur Ramdhani binti Tasrif. Nombor matrik saya A161685. Okay, hari ini untuk subjek pembangunan mapan dalam Islam, saya akan membentangkan tajuk Pelan Pembangunan Kajang Bangi untuk jangka masa 30 tahun akan datang. Okay, seterusnya. Okay, bahagian-bahagian untuk pembangunan mapan ini ada 3, iaitu yang pertama alam sekitar, sosial dan juga ekonomi. Okey, saya akan terangkan satu-satu ya. Okey, mengenai alam sekitar, pertama, pelannya ialah melestarikan bandar dengan tanaman hijau, iaitu menanam pokok-pokok hijau di kawasan perumahan dan di tepi-tepi jalan untuk mengekalkan ekosistem. Dengan menanam pokok-pokok ini dapat mengurangkan segala pencemaran yang berada di bumi kita. Okey, seterusnya, sentiasa membuat kempen untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dan juga para pelajar untuk mencintai alam sekitar dengan menanam pokok-pokok bunga dan membersihkan kawasan yang kotor untuk mengembalikan semula kehijauan di bandar ini. Seperti yang kita tahu, negara kita ataupun di bumi ini mengalami pemanasan global. Oleh itu, dengan melestarikan bandar dengan tanaman hijau ini dapat mengurangkan pemanasan global di bandar kita, insya-Allah. Okey, seterusnya. Yang kedua, pelan ialah mengamalkan aktiviti kita semula untuk menghalang segala jenis pencemaran yang disebabkan oleh pengurusan bahan-bahan buangan dan sisa-sisa pekerjaan yang tidak sempurna. Kemudian, masalah kesan rumah hijau dapat dikurangkan melalui kita semula. Ini sangat penting ya. Okey, seterusnya, masyarakat akan dapat berjimat cermat dengan menggunakan barang-barangan yang dihasilkan secara kita semula serta mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dengan mengamalkan aktiviti kita semula ini bukan sahaja dapat mengajar masyarakat untuk berjimat cermat, malah masyarakat juga dapat menggunakan barang-barangan yang di kita semula, maksudnya yang semula jadi, bebas daripada segala pencemaran. Okey, seterusnya, pelan untuk bawa alam sekitar seterusnya ialah meningkatkan teknologi hijau. Dengan menggunakan teknologi hijau ni, dengan menggunakan teknologi tenaga solar di kawasan bandar dan juga di luar bandar. Seterusnya, menggunakan teknologi kereta elektrik ataupun yang dinamakan hybrid, ataupun menggunakan gas asli untuk kenderaan seperti bas dan sebagainya. Seperti contoh yang saya nampak yang dapat diperhatikan, bas di UKM sebelum ini menggunakan gas asli untuk bas tersebut. Okey, seterusnya, tujuannya meningkatkan teknologi hijau ni tujuannya untuk yang sangat penting ialah untuk mengurangkan pencemaran udara dan Okey, tujuannya untuk mengurangkan pencemaran udara dan penjimatan bahan api. Okey, seterusnya. Okey, ni antara gambar-gambarnya kita semula. Ini tenaga solar ya. Okey, seterusnya. Okey, untuk ekonomi. Yang pertama, meningkatkan daya saing dengan memperkukuh melalui peningkatan tahap kecekapan dan produktiviti serta penjimatan kos di dalam proses pengeluaran untuk semua jenis syarikat. Yang seterusnya, memantapkan sistem kewangan dengan meningkatkan pasaran modal dan mengurangkan pergantungan sumber pembiayaan. Kemudian, menambah dan mencantik kemudahan infrastruktur di bandar untuk menggalakkan pelabur asing untuk melabur bagi meningkatkan ekonomi bandar. Okey, seterusnya, meningkatkan usahawan atau masyarakat yang proaktif. Mengadakan program celik IT atau komputer bagi semua pelajar untuk mewujudkan masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan tinggi. Kemudian, mempertingkatkan tahap kemahiran dan kecekapan para pekerja dengan memberikan pendidikan dan latihan kepada pekerja, khususnya dalam sektor perkilangan dan juga perkhidmatan. Seterusnya, melahirkan ramai usahawan yang berjaya dan menambah tenaga kerja yang berkemahiran dan berpengetahuan di dalam dan di luar bandar dan juga negara. Okey, seterusnya, meningkatkan pembangunan luar bandar. Meningkatkan taraf dan kualiti hidup masyarakat luar bandar dengan memberikan bantuan sumbangan dan pendidikan untuk mengukuhkan pembangunan sosioekonomi di luar bandar. Kemudian, memberikan peluang pekerjaan dan perbelanjaan modal kepada golongan usahawan kecil. Seterusnya, menyediakan insentif kepada mereka yang ingin membuka perniagaan dan yang ingin menjadi usahawan yang berjaya. Ini dapat membantu sedikit meningkatkan ekonomi sosial untuk pembangunan luar bandar. Okey, ini antara gambarnya. Ini antara contoh seorang usahawan muda yang berusaha untuk menjadi usahawan yang berjaya walaupun dengan kerja yang kecil-kecilan.
Okey, seterusnya untuk peluang sosial. Melahirkan masyarakat yang berilmu, aktif dan sejahtera. Melahirkan masyarakat yang sihat dan aktif dalam pelbagai bidang kemahiran serta mengadakan program kepimpinan belia untuk melahirkan pemimpin yang berkualiti dan berkaliber. Seterusnya, mengadakan program khas untuk kaum wanita bagi meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup para wanita, khususnya untuk masalah ibu-ibu tunggal dan isteri-isteri yang teraniaya. Kemudian, membuka sekolah khas aliran vokasional bagi menggilap kemahiran para pelajar untuk kepentingan masa depan bandar dan juga negara. Seterusnya, membanteras gejala sosial negatif. Ini sangat penting. Pertama, meningkatkan kualiti pendidikan dan aktiviti co-curriculum bagi para pelajar bagi mengelakkan gejala sosial negatif ini berlaku dalam kalangan pelajar. Kerana apa? Seringkali gejala sosial negatif ini berlaku dalam para pelajar ataupun dalam kalangan remaja. Seterusnya, menutup semua pusat-pusat video bagi mengelakkan para remaja membuang masa dan punting sekolah serta mengenakan cukai jualan yang tinggi bagi penjual rokok dan arak ataupun mengharamkan terus pusat-pusat tersebut. Kemudian, menyeru kepada semua keluarga untuk mengeratkan hubungan, menguatkan keimanan dan kecintaan kepada agama, memupuk nilai-nilai murni serta menjaga maruah. Seterusnya, meningkatkan pendapatan golongan miskin. Meningkatkan pendapatan dan isi rumah bagi golongan miskin dan melaksanakan projek pemulihan rumah untuk mereka. Kemudian, memberikan bantuan kepada golongan kurang upaya dengan memberikan mereka bantuan taraf kesihatan yang baik dan berkualiti. Dan akhir sekali, meningkatkan taraf dan kualiti hidup masyarakat luar bandar dengan memberikan peruntukan untuk melaksanakan projek-projek pertanian dan juga perniagaan. Okey, ini antara contoh gambar. Okey, di sini nampak keluarga ini sangat bahagia kerana apa dia mengamalkan seperti contoh membanteras gejala sosial negatif ini dapat mengeratkan sesebuah keluarga tersebut dengan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara keluarga. Okey, itu sahaja, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.